Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. kembali ke kelas saya balik untuk minggu ni. Okay, kita akan sambung pembelajaran kita yang mana kita dah berhenti. Minggu lepas kita dah berhenti sehingga ke membrane ni. Okay. Saya dah beritahu proses yang berlaku dalam pilot plant kita secara keseluruhan. Kita dah tengok apa itu production plant. Kita dah tengok block flow diagram untuk pilot plant kita. Dan kita tengok apa reaction yang ataupun proses sequence yang ada. Okay. Dan saya ada juga tunjuk PFD untuk plant kita. Dan penerangan secara, saya tak kata detail sangat lah. Hanya penerangan secara kasar sahaja, brief sahaja berkenaan dengan proses. Untuk mengetahui plan tu punya proses dengan lebih detail, boleh tanya saya lah nanti bila-bila. Okay. Dan proses detail dia dipecah kepada 3, liquid, mixture dan juga gas. Dalam liquid ada satu lagi pecahan iaitu oil dengan water. Okay. Gas kita ada carbon dioxide dan nitrogen. Okay, untuk treatment dia pakai membrane separation sahaja. Untuk oil kita pakai separator, hydrocyclone untuk water dan juga oil skim drum untuk water juga. Okay. Untuk oil kita hanya pakai 3-phase separator dan terus masuk ke pigging line. Okay, pig launcher dan pig receiver yang ada. Okay. So seterusnya untuk hari ini kita akan pergi kepada simulation execution. Okay. Simulation execution ni dia lebih kepada software yang kita nak guna nantilah. Okay. Kita panggil ni lah Unisim. Tapi kalau dalam KKTN Kemaman kita panggil OTS je lah. Okay. Sebab tak ada tempat lain dalam KKTN Kemaman pakai OTS. Saya je lah yang pakai software tu. Okay. Dan juga adalah beberapa subjek yang menggunakan, contoh POM. Okay. Plant Operation Maintenance pun guna juga software ni, tapi tak tahulah SEM ni dia pakai tidak. Jadi apa yang dibawa dalam simulasi di bilik makmal OTS lah senang cerita saya panggil tu makmal OTS. Okay. Makmal OTS ni dia macam bilik komputer yang lain lah sebab dia ada software Honeywell Unisim tu. Okay. So apa yang dia bawa, apa simulasi yang dibawa adalah simulasi petroleum processing. Okay. Yang mana kita panggil dia petroleum processing facilities lah. Erti kata lain untuk mudah awak faham, yang offshore punya planta tu. Planta dekat offshore, dekat tengah laut tu kan, yang dia dah gali, yang tu proses tu. Dia sama sahaja dengan proses di pilot plant kita, hampir sama lah saya boleh kata, hampir sama. Cuma bahan yang digunakan tu berbeza dan susunan equipment pun, equipment yang terlibat ada juga yang berbeza lah. Okay. Cik. Ya. Yeah. Cik belum. Cik memang tak buka slide ke? Buka slide. Oh, ya ke? Tak share lagi. Okay. Baik maklumkan. Saya lupa nak tekan. Tak apa. Okay. So hari ni kita pergi kat sini lah kan. Simulation execution tadi. So petroleum processing, pemprosesan petroleum daripada crude oil lah. Kita dah gali minyak. Okay, dalam proses simulation tu lah. Okay. Kemudian it will simulate the real life upstream plant. Okay, upstream plant. Maknanya upstream ni dekat offshore lah. Okay.
kita ada upstream, midstream dengan downstream. Okay. Upstream adalah di kawasan permulaan kita nak daripada penggalian minyak sampai pengasingan dia, kemudian transporting pergi ke onshore, kemudian diproseskan ke onshore yang kita panggil sebagai downstream lah. Okay. So software ni Honeywell, provided by Honeywell. Okay. Provider dia lah. Kita dah bayar. Okay. Untuk mendapatkan license yang original. Sebab tu kita tak ada software ni di mana-mana lah. Okay. Kalau boleh download sekalipun, license lah tak ada. Dan juga simulation tu lah kena tak ada di mana-mana simulation tu khas dibuat di KKTN Kemaman. Jadi kalau nak training kena datang di KKTN Kemaman, tak boleh buat jauh-jauh. So untuk PKP ni saya ada buat video lah untuk training pakai software tu. Fahamkan video tu dulu, bila ada masa ataupun diberi peluang untuk awak masuk ke KKTN Kemaman nanti kita gunakan software tu. So simulation ni ada diletakkan, kita panggil dia dynamic simulation. Dynamic simulation ni maksudnya adalah dia bukan simulation yang boleh kata sama je proses dia. 5 minit sama, 6 minit sama dengan orang lain. Tak, dia tak sama dengan orang lain. Dia dynamic ni dia punya data boleh berubah-ubah. Jadi bila awak guna software ni, mungkin kawan awak tak kena masalah yang awak kena. Ataupun kawan awak yang seorang lagi boleh jalan dengan lancar, tapi awak punya plan tak. Jadi kena fahamlah awak 2 kelas dengan saya ni, ada 2 kelas. Bilik tu hanya memuatkan 1 kelas lah. Okay, PC boleh ada, bukan boleh ada, PC memang ada dalam 20 lebih lah, 22 yang boleh diguna pakai sekarang. So kelas awak 15 dan juga 14. InsyaAllah lah kita kena buat jugalah 2 kelas kan. Okay. So hopefully boleh faham, boleh ulang-ulang melihat video saya tu, tonton balik video saya tu banyak-banyak kali supaya mudah untuk kita belajar nanti bila awak dah masuk. Okay. Saya akan ajar balik secara bukan live lah, secara depan awak lah, face to face. Saya akan ajar balik. Jangan risau. Cuma masa mungkin tak mencukupi kalau kata PKP ni sambung lagi. PM pun dah ada umumkan bila boleh rentas negeri apa semua tu kan. So payah sikit lah. Kita ada limited time. Kalau awak berada di sini awak ada 18 minggu. Jadi payah sikit lah. Tak apa, kita cuba sedaya upaya yang kita mampu. Okay. Dynamic simulation of petroleum processing model. Macam saya cakap lah dekat offshore tu. Which replicate the operator station. Dan juga sedikit field operator pun ada. Field operator pun ada. Maksud dia dekat sini adalah operator station ni, erti kata lain awak duduk dalam bilik control room. Kalau dekat plant awak tanya control room, itulah bilik yang mana awak control plant di hadapan komputer. Okay, dia ada sistem. DCS ke, SCADA ke, dia ada macam-macam sistem nanti. Okay. So, awak control di bilik itu, tetapi ada beberapa equipment yang memerlukan bantuan operator di lapangan. Field operator lah dalam erti kata dia. Field operator ni adalah operator lapangan. Operator station maknanya awak duduk dekat depan komputer tu, kita panggil apa? Boardman kot. Tak silap saya lah. Boardman, control room punya man kan. Okay. So control panel. Okay, semua ada di bilik tu lah. Cuma ada pipe
ataupun equipment ataupun alatan tertentu lah yang memerlukan field operator. Disebabkan itulah plant memerlukan satu teknik komunikasi yang cepat, iaitu menggunakan contohnya walkie-talkie ataupun telefon. Tapi biasanya dalam plant, terutama plant oil and gas ni, payah sikit nak guna telefon di dalam plant sebab dia takut mengganggu proses. Boleh menyebabkan hazard lain, contohnya kita tak tahu lah. Okay? So tu pengalaman awak nantilah bila awak dah bekerja nanti. Jadi dalam simulation ni ada juga field operator. Okay? Yang mainnya adalah inilah console man ataupun panel operator ni lah. Okay? So kena faham lah tugas awak bila saya mengajar nanti menggunakan software ni. Awak kena faham yang ni, alat ni apa, field operator ke ataupun panel operator sebenarnya. Kalau field operator sepatutnya tak nampak di mata, tak nampak di mata awak yang menghadap komputer tu, tapi dinampak oleh mata orang yang berada di lapangan. Dalam arti kata lain, awak perlu faham baca PFD, awak perlu faham baca PNID dia, awak perlu faham baca interface daripada software tu. Kemudian awak kata, okay, nak buka sekian, awak kena tengok operation SOP dia, standard operating procedure dia. Okay. Kemudian tiba-tiba sampai alat ni tak ada di depan mata. Macam mana? So awak kena contact pakai walkie-talkie, minta orang yang di lapangan tu bagi tahu, okay, mohon buka valve sekian nombornya. Dia buka lah. Macam itulah dia punya proses. So dalam OTS ni, function dia, bukan kita saja yang menggunakan software ni. Okay. Bukan kita saja, tapi model mungkin kita ada. Model yang saya pakai ni, yang kita diberi adalah model offshore punya station lah. Okay. Rig station tu lah. Okay. Kalau kata company lain, mungkin dia ikut plan dia. Proses tu dia ikut plan dia sendiri. Sebab apa? OTS ni biasanya digunakan untuk design proses. Jadi kalau kita nak test design plan kita, awak dah belajar proses skematik. Dalam proses skematik ada design proses. Okay. Design proses maknanya daripada proses konseptual, kemudian pergi seterusnya sehingga buat PNID, kemudian sampai buat mechanical design dia kan. So dalam proses design ni, lebih mudah kalau kita buat simulasi menggunakan software. Contoh softwarenya macam inilah, Honeywell ni lah. Okay. Kita boleh test plan tu berjalan dengan lancar ke tidak. Okay. Kedua, test plan or design. Macam saya cakap tadi lah. Tadi kita nak proses, nak buat design. Logik ke tak, kita boleh tengok di situ. Kemudian kat sini kita boleh test. Kalau air masuk apa jadi, kalau minyak masuk apa jadi. Pressure apa yang akan terkeluar. Pressure apa, berapa pressure dia, bacaan pressure dia. Kita boleh tengok melalui simulasi lah. Syarat dia simulation tu kena buat betul-betul lah. Sebab simulation ni, dia macam satu bentuk game. Kalau bahasa mudah untuk awak faham lah. Okay. Analogi dia macam bentuk game. Game tu, kalau duduk dalam dunia tu, dalam dunia tu lah. Okay. Dia tak boleh keluar ke dunia lain. So, parameter yang diguna pakai, contoh ada angin, contoh ada air, contoh ada hujan. Tu semua tukang buat software tu, kalau dia boleh masukkan,
untuk menunjukkan sampai dapat real life situation, lagi bagus lah. Okay. Tapi ada kekangan lah. Senang cerita ada kekangan di mana kita tak boleh nak simulasikan real, betul-betul real. Kalau nak juga buat macam tu boleh, tapi kita kena pakai superkomputer lah. Mungkin lah kan. So, nak simulate benda-benda macam tu payahlah. So contoh dalam OTS ni kita tak ada simulatekan pergerakan bacaan hujan ataupun pergolakan ombak menyebabkan proses tu terganggu ke, ataupun minyak dalam telaga tu tiba-tiba habis ke. Itu tak ada, kita tak buat simulasi macam tu. Okay. Kadang-kadang plant, bila betul-betul awak pergi masuk plant, bila bekerja dalam plant, macam-macam isu perangai alat-alat ni. Okay. Macam-macam perangai dia. Kalau saya pernah bekerja dekat kilang besi tu, ada alat-alat yang orang kata kat situ macam nak kena belai lah. Macam jaga anak lah alat tu. Sebab kalau tak belai, nanti alat tu buat perangai. Okay. Tak tahulah betul ke tidak sebab saya kerja kat kilang besi tu tak lama kan. So macam tu lah lebih kurang. Ada alat-alat yang mudah buat perangai, sebenarnya dia orang maintenance je tu. Okay, dari segi maintenance, dari segi macam-macam faktor lagi nak kena jaga sebenarnya. Okay. Dia orang cakap macam tu sahaja je tu. Okay. So ada alat-alat yang memang kita panggil upset lah. Upset maknanya kita dah setting sekian-sekian cara tapi dia tak ikut. Ada sebab, ada punca dia kena cari. Okay. Train operator, ni mainly fokus pada awak lah. Saya nak train awak untuk kenal software tu. Software tu bukanlah saya kata tempat lain pun guna. Tapi interface dia, awak akan kenal faceplate, awak akan kenal macam mana nak buka valve. Lebih kurang saja macam tempat lain pun. Dia lebih kurang, tapi mungkin tempat, contoh lah yang saya bagilah dekat yang kilang besi saya pergi dulu tu, Windows pun Windows 95 lagi. Bukan XP tau, 95, gambar pun hitam putih lagi. Tapi boleh kontrol satu plant. Contoh. Macam tu. Okay. So, Cik Nas, kenapa gambar tak sama? Nak buka pump tak sama? Memang takkan sama. Memang takkan sama. Okay. Takkan sama pun. Proses pun takkan sama dah. Apatah lagi dia punya interface. Kemudian kita kita boleh setting DCS. Distributed Control System. Okay. Ni lebih kepada student instrument lah. Dan juga kita boleh buat proses optimization. Maknanya kita ubah parameter sekian-sekian, apa jadi pada produk. Kita boleh tengok dalam simulasi dulu. Oh, tiba-tiba dapat produk lagi hebat, lagi bagus, lagi pure. Purity dia lebih tinggi. Why not kita apply pada real life? Cuba melalui simulation dahulu. So, kita boleh tengok proses optimization. Bukan mudah lah buat proses optimization ni. Okay. Siapa-siapa boleh buat proses optimization pada mana-mana plan yang sedia ada, memang saya rasa gaji dia tinggi lah. Okay. Sebab bukan mudah nak buat. So, ni adalah typical use of OTS punya software. Kegunaan biasa. Tempat lain mungkin lebih hebat daripada yang saya maklumkan. Contohnya macam yang baru ni, kalau kata awak masuk bengkel yang ada software Orinox kan. Contoh, saya bukan nak promote tak. Contoh software Orinox tu. Yang tu bagus. Dia macam buat game. Awak boleh bergerak kiri kanan. Macam awak berada di plant. Awak boleh control valve sekian-sekian. Kalau terbakar, kalau kata awak kena api, jadi apa. Kalau gas terlepas, apa jadi. Macam tu. Itu lagi hebat lah.
Dia control dari segi 3D punya gambar. Kita panggil apa VR. VR kot. Virtual reality. Kalau AR, awak kena pakai alat tu kan. Yang apa? Handphone depan mata tu kan, yang ada tutup mata tu kan, pakai alat dia tu. Tu mungkin AR pun ada. Software sebegitu, tapi kita kat Kemaman tak ada lah. Kita hanya lukisan 2D saja. Awak tak bergerak mana-mana, awak kontrol sebiji macam duduk dekat plan. Okay. Kontrol duduk di depan komputer macam kontrol satu plan. Setiap seorang akan kontrol satu plan. Okay. Kalau menyempat lah saya nak buat, kita buat group pun boleh. Tengok macam mana keadaan untuk semesta ni. Sempat ke tak sempat nak buat benda tu semua. Okay. So ada lagi yang lebih-lebih hebat pun ada. Kita tak tahulah. Okay. So tengoklah macam mana company tu laburkan duit untuk train operator dia. So dalam OTS kita ada macam ni lah. Kita boleh guna stand alone. Kalau siapa-siapa yang pandai komputer dia faham maksud stand alone ni. Kalau yang kurang berkenaan dengan IT ni, stand alone ni maksudnya satu komputer ni boleh jalan dengan sendirinya. Okay, boleh jalan dengan sendirinya. Maknanya satu komputer satu plan. Maknanya setiap daripada awak ni seorang satu mengawal satu plan. Awak lah bos, awak lah field operator, awak lah control panel punya man, awak lah juga kuli-kuli di situ. Okay. Ataupun saya boleh setkan seorang menjadi instructor station, menjadi pelatih ataupun ketua lah dalam erti kata lain. Instructor ni saya ataupun ketua lah. Okay. Leading team, leader team. Okay. Student station, dia yang kawal. FOD adalah lapangan. Maknanya dia boleh kawal proses di lapangan. Orang lain yang student station ni dia tak boleh nak kawal. Okay. Ada function dia kalau dekat dalam betul-betul punya plan. Kalau tengok kat dalam control room punya bilik, dia bukan satu monitor je. Banyak-banyak monitor, banyak-banyak PC. PC pertama mungkin untuk engineering mode. PC kedua untuk control punya mode. PC ketiga, PC keempat dan seterusnya ada function-function setiap satu PC tu. Okay. Tapi untuk kita punya simulation, saya mungkin bagi dalam 5 orang ke 3 orang ke. Ni in case kalau sempat lah insyaAllah. Okay. Kita tak boleh nak expect sebab PKP kan. Kalau tak kita boleh buat benda ni. Seorang jadi ketua kawal muka interface apa. Student ni berapa orang sampai 5 orang. Seorang akan jadi field operator. Macam tu lah. Kita bahagikan tugas. Dekat situ yang saya akan nilai awak punya kerjasama lah. Okay. Kalau tak sempat kita nak buat cara ni, kita mungkin buat cara lain lah. Okay. Saya boleh je nilai kerjasama awak dalam cara lain pun. Banyak lagi cara. Okay. Seperti yang saya dah discuss tadi, kita pakai Unisim. Nama penuh software ni adalah Unisim Operation. Tak perlulah nak cari dia punya crack ke apa ke, tak ada. Memang tak jumpa pun. Unisim Operation. Siapa yang pandai pakar pasal software, cubalah cari. Okay. So ni adalah modul yang kami diajar. Pensyarah diajar. Okay. So dia ada macam-macam. Okay. Ada banyak modul sebenarnya. Ada sampai 11 modul macam mana nak guna, macam mana gambar dia. Okay. Ni stand alone punya style. Ni yang tadi saya dah tunjuk. Saya pun ambil pakai modul ni sebagai ni lah. Okay. Lebih kurang lah macam ni gambar ya.
Okay, awak boleh tengok kalau nak detail untuk khas ni kita akan tengok pada chapter 2 nanti. Chapter 2 chapter 3 saya pun tak pasti. Chapter 3. Akan tengok balik benda ni. Okay, untuk lebih detail lah. Okay, habis berkenaan dengan simulation execution. Okay, so data logging report. Data logging report di plan. Saya generalkan di plan mana-mana lah. Sebab setiap plan dia ada satu data logging report. Bukan satu lah, banyak sebenarnya. Based on situation lah. Pada tempat-tempat masing-masing. Okay. Contohnya yang saya bagi di sini adalah dia boleh jadi satu set data, satu data yang panjang daripada alatan, instrumen ke, daripada equipment mana-mana lah. Yang mana dia record semua perubahan ataupun hasil dia untuk masa yang tertentu. Satu set masa yang tertentu. Daripada A sampai B. Contoh mudah saya cakap, daripada awak masuk shift tu sampai awak habis shift tu. Okay, contoh 6 jam, 8 jam contohnya. Okay. Dia punya kumpulan data tu tak berhenti. Biasanya dia tidak berhentilah. Tapi kena serah pada orang yang tertentu data ni. Okay. Sebab tu ada data logging report dan handover. Data ni untuk apa? Untuk orang seterusnya ambil data tu, buat penilaian tentang data tu dan buat decision sama ada memerlukan maintenance ke ataupun nak pastikan proses tak ada masalah lah, abnormalities ke. Daripada data tu dia boleh gunalah. Salah satu cara sebenarnya, bukannya semata-mata based on data, tak. Okay. So kalau dalam DCS memang ada data logging ni. Dalam OTS kita pun ada. Tapi hanya orang yang faham proses dia je yang tahu cara baca. So bila awak bertukar shift, terutama kalau awak menjadi leader lah. Okay. Kalau awak tak jadi leader, biasanya awak hanya ambil data, okay, waktu scan-scan, awak ubah data, awak ubah VAF daripada 50% kepada 30% sahaja. Okay, awak dah catat benda tu, apa yang awak dah buat, daripada 50 ke 30%. Okay, atas tujuan ataupun reason awak kenapa. So diberilah semua data-data ni kepada ketua. Ketua awak simpan semua data-data tu, dia buat satu technical report. Okay, dia buat satu report lah. Report tu kita akan hand over kepada ketua shift seterusnya lah. Okay. Sebab tu ketua penat sikit kerja sebenarnya. Nak tunggu report daripada masing-masing ni payah juga. Tapi ada cara yang mudah lah. Contoh automatic punya style, kita boleh pakai digital sahaja data ni. Awak ubah apa pada waktu berapa, pukul berapa, daripada nilai apa kepada nilai apa, semua dah keluar. Boleh. Ada je. Cara tu ada. Cuma mungkin ada plan yang guna style lama kan. Dia pakai hard copy kan. Okay. Apa perubahan ketara yang awak buat? Ubah A kepada B. Lepas tu nanti kena disahkan oleh supervisor. Dan supervisor awak nilai-nilai bukan seorang je dia tengok. Banyak-banyak orang. Kemudian supervisor tu dah sahkan, kemudian diserahkan kepada supervisor seterusnya yang ambil shift seterusnya lah. Macam tu. Okay. Data logging report ni digunakan, okay, contoh perubahan ketara yang awak buat, contohnya macam tadilah ubah 50 kepada 50 kepada 30 bukaan VAF. Kenapa? Kena analyse dulu lah. Atas arahan siapa ke?
sebab kan nak control ke ataupun sebab apa ke, supervisor awak kena analyse lah dulu. Adakah tindakan awak ni perlu dibuat balik daripada 30 jadi 50 balik, ataupun adakah tindakan awak ni untuk keselamatan. Dia kena nilai lah. Ataupun adakah disebabkan perubahan ni disebabkan oleh beberapa faktor equipment, yang mana equipment tu dah tak boleh nak kontrol dengan baik. So daripada data tu kita boleh check, kita boleh tengok, oh, equipment sebelum bom ni mungkin kena maintenance kot, ataupun panggil lah tim technical, tim maintenance team ke, tolong check pump ni sebab tadi aku terpaksa ubah daripada 50 kepada 30. Kalau tak boleh nak kawal proses. Dia buat macam tu lah. Okay. So bila tim technical datang tengok pump, contohlah pump, oh betul pump ni dia punya bearing rosak ke, menyebabkan overflow ke apa ke, kita tak tahulah. Tengoklah maintenance punya proses. Okay. Kemudian pergi hantar ke authorities. Supervisor dah kumpul semua, dia hantar ke boss. Okay. Dan suggestion dia lah. Okay. Cadangan-cadangan yang dicadangkan. Contoh macam saya cakap tadi, suruh maintenance pump. Bila kata perlu, then authorities makna orang atas awak. Orang atas bos lah senang cerita. Okay, kata okay, teruskan buat maintenance. Terus buat je lah. Itulah data-data yang diperlukan. So saya nak tunjuk contoh payah lah. Sebab kita bukannya ada running plan yang sentiasa running. Okay. Kalau nak tunjuk contoh untuk OTS tu mungkin saya boleh tunjuk lah. Okay. Cuma cara bacaan dia tu tak semua orang boleh tahulah, faham lah. Sebab data dia tu biasanya untuk satu sesi, untuk belajar awak, untuk mengajar awak dalam 3 jam contohnya, mungkin mengambil sampai 15-16 page lah. Data sahaja. Okay, belum nak translate data tu kepada benda yang kita faham. Okay. So ni bahagian terakhir untuk chapter 1. Awareness of quality and safety procedure. Quality dan juga safety. Quality dan safety procedure. Jadi dari segi, saya pecahkan quality lain, safety lain lah. Saya pecahkan kepada 2. Quality dan safety. Dari segi quality, saya pecahkan kepada management dan juga quality standard, proses dan juga improvement lah. Untuk safety procedure saya tak pecahkan sangat lah. Okay. Untuk quality awareness, kesedaran berkenaan dengan quality, ada banyak. Kita boleh pecahkan. Nak jaga quality plan kita dari segi pentadbiran, management. Kita dari segi nak jaga quality keseluruhan, dari segi nak jaga proses tu sendiri, dari segi nak buat penambahbaikan. Boleh tengok dekat saya punya slide ni. Okay. So kalau dari segi management, dia banyak cara. Biasanya kita akan relate dengan ni lah, ISO. So ni ISO lama, sekarang dah 9001. 2000 berapa saya tak pasti. Okay, 9001 dah sekarang. Okay. Defining and documenting a quality policy and quality objective. Dia banyak proses sebenarnya untuk menjaga quality. Kita kena setkan objektif plan, kita kena definekan quality yang kita nak macam mana untuk plan tersebut. Okay. Supaya difaham, bahasa yang digunakan pun mudah difahami dan boleh dijalankan oleh semua orang dekat semua level. Pekerja ke, bos ke, semua boleh follow objektif tu. Memastikan appropriate process are implemented. Memastikan proses yang sepatutnya dijalankan. Okay. Contoh tadi, data logging. Ada plan dia tak buat pun.
Jadi bila buat penyerahan pada shift seterusnya orang yang jaga tu terpinga-pinga lah. Tiba-tiba berlaku bocor. Terpinga-pinga lah dia. Bila tak ada benda-benda macam ni. Tak ada data login contohnya. So, dia terpinga lah macam mana nak buat ni. Apa yang berlaku sebenarnya. Apa orang sebelum ni buat. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, mulalah mungkin berlaku accident. Tiba-tiba shift sebelum ni decide ada orang luar akan masuk untuk buat maintenance. Shift seterusnya tidak diberitahu. Bahayalah tu, bahaya. Keadaan tu sangat bahaya lah. Tu yang boleh berlaku kebakaran, letupan. Sebab shift yang seterusnya mungkin dia tak tahu. Bila dia kata dia tak tahu, dia jalan je lah proses macam biasa. Dia tengok, kenapa bahagian ni ditutup? Dia pergi buka. Sedangkan kat situ ada orang tengah buat maintenance. Kita tak tahu. Okay. Banyak lagi proses. Awak boleh baca di sini. Okay. Macam-macam cara untuk mencapai kualiti dari segi pentadbiran. Okay. So, seterusnya saya cerita pasal quality standard lah. Setiap plan bukanlah suatu kewajipan. Tapi sekiranya ada, it's better. Okay. Sebab contohlah, awak beli satu alat, satu gadget, contoh gadget, daripada jenama yang awak tak kenal dengan jenama yang memang famous. Confirm lah ramai yang akan beli yang famous daripada yang jenama tidak terkenal tu. Tapi tak semestinya yang famous tu spek dia tinggi. Tak semestinya yang famous tu kualiti dia terjaga kan. Tapi biasanya yang famous tu kualiti terjaga lah sebab dia ada standard-standard dia. Contoh macam ni. International Standard Organization, dia follow. Contoh. So bila kita follow standard ni, dia memberi impak yang besar kepada klien atau pembeli ataupun buyer ataupun apa-apalah stakeholder, siapa-siapa yang nak melabur dekat company tu. Biasanya kalau awak nak melabur pada sesuatu, awak akan tengok kualiti dia okey ke tak, cara kerja dia okey ke tak. Awak nak labur duit ni, contoh 1 juta, 1 juta, 1 juta awak nak labur kat company A. Tapi company A ni tak ada standard, buat kerja tak tahu, produk dia tak famous. Jadi awak rasa awak nak laburkan duit ke kat company macam tu? Tak tentulah gila kan. Kalau rasa nak laburkan duit sebab awak banyak duit, tak apa. Okay. So bila ada standard-standard macam ni, contoh ISO ni, baru buka sikit mata pelabur, baru buka sikit mata pembeli lah, klien. Contoh beli handphone ke, kita akan tahu, okay, handphone ni makin lama makin lembab. Handphone B makin lama makin cepat habis bateri. Handphone C, dia ada dia punya ni kan, pro and cons lah. So yang mana better, mengikut kesesuaian awak. Confirm yang tak ada jenama, yang tak tahu mana datang jenama, tak pernah dengar jenama, yang tu mungkin akan disqualified daripada pemilihan awak. Kan? Macam itulah lebih kurang. Okay. So contoh saya boleh kaitkan dengan plan. Contohnya, setiap equipment, terutama yang melibatkan safety, keselamatan, yang mana contoh yang boleh saya beri adalah bacaan meter. Tahu kan meter, contoh pressure gauge. Dekat petrol pump station, petrol station, Petronas ke Shell ke, ada tempat nak pump tayar. Kan? Dekat pump tayar tu kalau kata yang pakai digital lah. Yang pakai manual lah.
Nampak meter awak nak set berapa pressure tu kan. Kalau kat plant, meter tu ada waktu dia kena recalibrate. Kena buat kalibrasi. Kena sentiasa buat kalibrasi bagi apa? Bagi memastikan alat tu sentiasa berfungsi dan mengeluarkan bacaan yang tepat. Tak buat macam mana? Kalau tak buat, kualiti awak lah mungkin berubah. Di situ dia effect company awak. Dan dapat cara ni daripada mana? Macam mana nak tahu bila sampai bila waktunya nak kena recalibration tu? Ada dalam panduan ISO ni lah. Yang alat yang macam mana perlu, alat yang macam mana tak perlu. Sebab nak calibrate satu-satu alat, saya boleh cakap bukan murah. Okay. Meter yang dekat Petronas tu kemungkinan situ saja dah beribu. Boleh habis. Boleh. Mungkin. Satu. Kalau dekat plant, dia bukan satu. Okay. Kena faham macam tu lah. Dan juga tengok pada regulation setempat. Contoh di Malaysia. Di Malaysia suruh awak ikut ISO tak? Kena tengok juga yang tu. Okay. Kalau tak ikut, dia tak boleh beroperasi di sini. So, apa efek dia bila ikut ISO ni? Quality Management System kita akan naikkan, QMS lah. Measure and Control Quality in the Production Process. Kita boleh ukur dan boleh kawal kualiti kita. Plan kita. Bila cakap kualiti, saya tak nak awak rujuk kepada produk sahaja. Banyak benda lagi awak boleh tengok pada kualiti. Kualiti mungkin dalam kepala awak produk lah. Hasil akhir tak semestinya. Kualiti pekerja, kualiti pentadbiran, kualiti proses bekerja. Itu semua ada kualiti. Kena jaga. Okay. Kena work dengan designer. Kalau nak mudah, kena awak yang mengetahui tentang ISO ataupun kualiti mana-mana. Kita bukan ISO saja ada, kita ada Malaysia Standard MS. Kalau nampak lah dekat mana-mana kan, Malaysian Standard MS nombor belakang dia ada. Kalau dia ikut British Standard BS. Okay. Contoh lagi, awak beli peralatan elektrik. Nak memastikan alat awak tu selamat, kena ada cop sirim kan, stiker sirim tu. Tu salah satu guideline tu, panduan tu. Pergi dekat kedai DIY. Dulu, setahu saya lah dulu, DIY saya tak nampak sangat stiker sirim. Sekarang dah nampak dah. MCMC. MCMC tu alat komunikasi. Kan? Alatan komunikasi. Tapi MCMC dia bekerjasama dengan sirim lah, sebab handphone, contoh handphone dia letak dekat, dia kena pasang dengan electrical. So sirim pun kena ambil alih jugalah benda tu. Kena ambil tindakan jugalah, bukan MCMC dari segi komunikasi. Okay. So bila tak ada benda-benda macam ni, awak guna at your own risk lah. Contoh, saya beritahu, saya beli satu jenis pump di Shopee, contoh. Bukan nak promote Shopee, tidak. Okay, contoh. Okay, saya beli pump di satu kedai online. Dah tersebut Shopee tadi. Okay, beli pump. Kemudian sampai kat saya tengok, pump ni daripada mana? Daripada negara mana? Tak ada cop sirim. Adakah alat tu tak boleh beroperasi? Boleh. Awak pasang dengan kita punya elektrik punya part, warnanya plug kita pasang. Syarat dia kena pastikanlah dulu spek dia beritahu tak 240 volt Malaysia punya standard volt kan, distribution punya volt. Janganlah tak sama. Tiba-tiba dia kata dia nak 150 volt je. Negara mana tu kan?
So bahayalah. Kalau kata macam tu boleh jadi over voltage lah. Okay. So boleh rosak alat lah. So, guna adalah pada risiko sendiri. Sebab tak ada sirim. Kalau kata ada sirim, guna dan meletup, awak boleh buat tindakan di situ. Awak boleh petikaikan kualiti tu pada company tu. Kata ada cop sirim. Okay. Pergi check memang ada cop sirim. Tapi kenapa alat ni boleh rosak? Pergi check, okay, ada berlaku macam benda lah boleh berlaku, saya tak nak sebut lah kan. Sebab nak kena post dekat YouTube ni. Sekarang nanti saya macam-macam kena kecam nanti. Okay, so bila berlaku macam tu, kita boleh rujuk kepada apa, KPDNKK macam tu lah. Kita boleh check, kita boleh buat aduan. Macam tu lah, benda-benda macam tu. So kalau kata ada insurans, dan kita boleh claim insurans kalau kata berlaku kemusnahan rumah disebabkan alat tu. Kalau tak ada cop sirim tu, siapa je nak bagi kan? Macam tu lah. Benda macam tu penting walaupun tak nampak. Benda beroperasi, tak ada cop sirim tu beroperasi. ISO ni kalau tak ada pun beroperasi, plan tu jalan. Tapi bila berlaku sesuatu, contoh, awak nak buat satu plan tapi plan tu dah siap, dokumen dia tak simpan. Langsung, lepas dah siap, 3 tahun, 2 tahun dia buang dah dokumen lama. Tiba-tiba meletup. Tim datang, tim macam-macam jenis tim lah datang kan untuk periksa apa, kenapa berlaku apa semua kan. Cek, mana drawing? Mana lukisan plan? Mana, siapa luluskan plan ni? Siapa yang design plan ni? Itu berlaku. Itu pernah berlaku dulu-dulu. Sebab tak ada panduan ni dulu. Sekarang bila dah ada panduan ni, minimum paling tidak pun kena simpan, tak silap saya 5 ke berapa tahun lah. 5 ke 8 tahun macam tu lah. Adalah dia punya guideline, panduan. Kena simpan dokumen tu. Dan dokumen apa yang boleh buang, dokumen apa yang tak boleh buang. Kena decide lah. Adalah panduan dia. Kalau berlaku perubahan pada sistem, apa yang perlu awak buat pada dokumen? Ada panduan je semua tu. Tak boleh lepas je. Okay. Jadi biasanya kita ada quality engineer lah. Biasa quality engineer ni dia check produk. Okay. So check produk, check macam-macam lagi lah. Kita ada QC lah kita panggil quality control engineer. Okay, kita ada. So orang macam ni dia kena faham sangat-sangat lah berkenaan dengan ISO punya standard. Dia kena faham. Bukan ISO 9001 je ada banyak. Dekat KKTN Kemaman kita apply 3. 9001, 45001, 14001. Okay. So banyak. Ni dari segi proses. Proses pun samalah macam saya cakap, tapi semua ni datang daripada, mungkin daripada ISO, mungkin daripada MS, Malaysian Standard, mungkin daripada BS, British Standard, mungkin daripada ANSI, macam-macam ni lah. Dia ada dokumen dia. Okay. So benda ni samalah, saya tak nak go detail. Ni contoh saja saya bagi. Okay. Dan juga ada part atau bahagian untuk penambahbaikan. Okay. Pun ada dalam standard-standard tersebut. So kita pergi kepada safety punya prosedur. Safety prosedur ni sangat penting lah. Even sekarang pun tengah pandemik, kita kena ikut SOP, Standard Operating Procedure lah tu. Okay. Kalau dalam plan pun ada Standard Operating Procedure. Contoh nak buka pump, nak jalankan pump dari A sampai Z, sampai pump tu berjalan, dia ada method dia. Dia bukannya boleh tekan buka je switch tu, tak. Okay, sebelum plan jalan kena pastikan dalam pipe ni kena ada minyak ataupun cecair ataupun bendalih. Okay, lepas tu kena pastikan tak ada leakage dulu. Kena pastikan orang di sekeliling ada ke tidak. Ni contoh je
Okay, kena pastikan alat tu dah di maintenance kan. Ayat bahasa Melayu aku, ya Allah. Okay, dan juga beberapa lah perkara yang dari segi keselamatannya. Okay, so banyak prosedur untuk keselamatan ni. Satu, standard. Standard ni operasi biasa lah. Kedua, abnormal. Abnormal kalau berlaku apa-apa pun ada prosedur dia. Contoh macam saya tak pasti, awak rasa ada kot fire drill. Contoh ada fire drill dekat kawasan. Alah, tak payah pergi jauh, awak duduk kat hostel kan dulu. Okay, macam lama sangat je bunyi duduk kat hostel tu. Okay, fire drill. Kat mana laluan awak nak lalu, kat mana awak nak kena pergi, kat mana awak nak berkumpul. Itu abnormal operating procedure. Temporary operating procedure. Contoh ada alat terpaksa di-maintain, di-maintainkan. Ya Allah, bahasa Melayu aku maintenance apa bahasa Melayu? Diselenggara. Yes, selenggara. Ya Allah, minta maaf ya. Saya dah biasa ayat term-term bahasa Inggeris jadi lupa dah. Okay. So apa lagi? Ada pump kena tutup. So temporary operating procedure dia macam mana? Kalau pump tu hanya ada satu, mungkin perlu buat bypass. Ataupun kalau buat bypass saja mungkin tak cukup sebab pressure tak sampai. So mungkin ada pump kedua kena buka. Biasanya pump dia ada backup pump lah. Kan? Pump sekian-sekian kena ni. Lepas tu ada kes ada 5 reaktor. Satu reaktor tank dia pecah ataupun retak. Kena perbetulkan. So mungkin dia bypass satu reaktor. Ni berlaku accident, pernah berlaku accident yang pasal reaktor ni. Boleh search lah. Saya ada 5 reaktor, satu reaktor rosak. Dia pergi bypasskan dan bypass dia tu tak betul. Bypass pula tak betul. Okay. Dia punya pasangan pipe tu dia reaktor 1 sampai reaktor 5, reaktor 4 rosak contohnya. Reaktor 3 dia terus sambung ke reaktor 5 untuk sementara supaya supaya produk tidak terputus lah sebab duit kan. So dia terpaksa buat dan selenggara tu dibuat dengan cepatnya ke apa ke kita kena buat lah. Lepas tu itulah temporary operating procedure dia. Tapi dalam temporary operating procedure dia kena patuhi sekian-sekian benda lah. Contoh buat pipe tu kena ada ketebalan yang tertentu. Okay, mungkin retention time, maknanya bahan bendalih tu berada di dalam reaktor tu lebih lama lah sebab satu reaktor dah dibuang ataupun di bypass kan. Supaya produk kualiti dia tak berubah sangat. So dia ada prosedur-prosedur yang tertentu. Plant trial ni biasa berlaku pada plant baru. Percubaan plant trial ni, percubaan dia. Okay. Kita nak test plant, ada bocor tak, ada apa semua, pun ada dia punya prosedur yang tertentu untuk keselamatan, safety prosedur dia. Ataupun kalau kes ada satu section di plant awak, dia buat untuk expansion. Okay. Dia ada tambah alat baru. Tapi kawasan tu kena isolate dululah untuk buat plant trial. Jangan tiba-tiba bahan lama terus masuk kat dia. Payah. Okay. Kemudian emergency. Kalau berlaku emergency, contoh keluar alarm yang sekian-sekian lah. Macam awak boleh tengok macam-macam cerita yang buat keluar cerita tentang plant berlaku emergency operating emergency procedure ni kan. Dekat mana-mana tempat ada emergency operating procedure. Lidah saya pendek Okay, emergency operating procedure. Dekat hospital ada, dekat sekolah ada kan. So emergency ni penting, kat mana-mana ada. Salah satunya kalau berlaku kebakaran kan. Macam tu. Commissioning. Okay. Commissioning, pemasangan plant, ada prosedur dia. Start up, shutdown. Ni dari segi standard operating procedure lah juga. Okay. Start up, shutdown tu biasanya dalam SOP biasalah. Standard operating procedure lah. Okay. Bulk loading dan unloading.
Maknanya ada lori datang nak loading barang masuk, raw material masuk dan juga produk yang nak dikeluarkan. Tak boleh nak bagi lori masuk sesuka hati. Kemudian bahan-bahan ni lah kau letaklah kat sini. Tak boleh. Dia ada prosedur dia. Ada proses change, mana ada alat berubah ke, ataupun contoh proses change bila ingat tak tadi dalam chapter dalam subchapter 1.2 ada proses optimization pakai software kan. Tiba-tiba bagus lah kalau ubah setting ni, kualiti kita naik tinggi. Okay. So proses kena berubah tu. Kalau dipersetujui. Nak dipersetujui tu pun ada proses dia lah dalam prosedur ni lah. Ataupun yang last kali tu plan change. Plan change, perubahan plan. Contoh. Awak buat kilang ni salah satu contoh. Mungkin menjadi satu proses change juga. Daripada kilang nak hasilkan bahan A, tiba-tiba pada waktu tertentu bahan A tak boleh nak dihasilkan, dibuat bahan B. Okay, pun ada juga kes-kes yang macam tu. So plan tu adaptif lah, dia boleh berubah produk dia. Pun boleh, tak ada masalah. Ataupun plan change maknanya bila dah tengok design, kita dah jalan cantik, okey, tapi tiba-tiba kita kan selalu buat improvement, penambahbaikan. Okay. Tiba-tiba ada datang, kita upah orang ke ataupun bayar kontraktor luar ke, cek balik lukisan. Okay. Untuk dapatkan optimization yang lebih tinggi, kita kena ubah vessel A pergi ke vessel sana, pergi bawa ke sana ke sini apa semua untuk menambahkan effectiveness ke apa ke, adalah tujuan dia tu subjektif lah, ikutlah atas company kenapa. So berlakulah perubahan plan di situ, proses berubah, lukisan berubah, kedudukan equipment yang sebenar pun berubah. Mungkin saya tak cakap akan terjadi, mungkin terjadi. Okay. Tak cakap wajib terjadi, tu tidaklah. Okay. So begitulah cerita dia. Okay. So banyak benda yang boleh kita kaitkan dengan safety procedure. Banyak lagi benda yang dalam safety procedure ni. Contoh kalau awak melibatkan bahan kimia, sekarang dah tak panggil MSDS lah, bahan kimia, kita kena ada safety data sheet. Kenapa kena ada? Contohlah awak buat lab kimia, awak tahu tak kita ada SDS di situ. Ni MSDS patutnya, Material Safety Data Sheet. Okay. So tu nama lama, sekarang dipanggil Safety Data Sheet dia, SDS je. Bukan material, kata material tu dah buang. Itu untuk bahan kimia lah. Okay, dalam bahan kimia tu ada, tak silap saya, 16 ke 17 section lah. Tak ingat lah, ke 19 section. Okay, section 1, section 2, dalam section-section tertentu ada cara pengendalian dia. Bahan ni tidak boleh dicampurkan dengan bahan A, B, C, D, E, dia ada list. Bahan ni kalau tertumpah kena tangan, kena buat apa. Kalau bahan ni kalau terkena mata, perlu buat apa. Bahan ni tak boleh dihidu, kalau terhidu, apa jadi dan kena buat apa. Kat mana data tu biasa awak nampak? Awak pergi kat toilet, awak tengok shampoo awak. Kat belakang tu ada kan. Tu salah satu safety data sheet lah. Salah satu contoh. Sebab shampoo tu salah satu bahan kimia, sabun. So kena ada benda tu. So siapa company lepas ni awak nak buat satu company, pastikan benda tu ada. Okay, dan banyak lagi prosedur. Okay, contoh nak buat sampling. Pada bahagian-bahagian tertentu di plan awak nak buat sampling. Apa maksud sampling ni, Cik Nas? Sampling ni maksudnya macam mana? Kita nak test. Contoh kita nak test. Contoh kat sini raw material lah. Saya bagi contoh raw material. Raw material adalah biasanya bahan tu kita beli daripada orang luar. Orang luar
Dia cakap, okay, produk kami jual kat Cik sebagai raw material ni mempunyai ketulinan sebanyak 95%. Pergilah test. Nak test kat mana? Dekat kawasan sampling lah. Kalau kata kat raw material mungkin berhampiran dengan tangki raw material tu. Ambil sikit, bawa pergi lab, test. Betul tak 95%? Samalah. Dekat tengah-tengah proses kita panggil intermediate. Ataupun pada produk. Ataupun pada waste. Kita boleh check sampling. Contoh lagi, Jabatan Air, Jabatan Bekalan Air, JBA lah. Tak kisahlah kalau dekat Selangor, Syabas, kat Terengganu, satu, dekat mana lagi, mana-mana lah, nama lain-lain. Sebelum air dihantar ke dalam pipe yang disampaikan ke rumah-rumah orang, okay, sebelum disampai ke rumah-rumah kita ni, ikut pipe air tu, akan ada section di mana dia akan buat sampling. Saya pernah pergi ke Jabatan Bekalan Air Rawatan satu kat Terengganu ni, pernah pergi masa saya belajar dulu. Dia ada bahagian-bahagian sampling. Dia akan ambil check sampel air tu dalam masa berapa jam dia akan test. Berapa jam dia test. Kalau tiba-tiba lah waktu tu ada problem, tiba-tiba check ada bakteria tertentu, tiba-tiba check level klorin terlampau tinggi, tiba-tiba check ada level bahan coagulation terlepas ke dalam dia akan stop lah. So rumah awak tak ada air lah sekejap. Macam tu lebih kurang. Ataupun in case of yang macam dekat mana-mana tempat lah, saya tak nak beritahu kat mana yang selalu tak ada air. Okay. Mungkin berlaku tiada bekalan air tanpa notis disebabkan berlaku pencemaran daripada kilang-kilang sekeliling. Jangan salahkan company ataupun Jabatan Bekalan Air itu semata-mata tau. Okay. Kita kena tengok kenapa dia putuskan bekalan air untuk sementara ni. Tiba-tiba tanpa notis tak tu. Mungkin dia nak selamatkan awak daripada pencemaran air yang berlaku. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, so janganlah salahkan. Asyik tak ada air, asyik tak ada air. Awak kena salahkan tu kilang yang buang bahan tertentu dekat saluran air. Yang tu yang penting. Tengok-tengok kat longkang air warna hitam je kan, berminyak hitam, waduh sakit. So terpaksa nanti kan dia masuk dalam tanah. Bila dia masuk dalam tanah, dia pergi ke punca air dalam tanah. Punca air dalam tanah, salah satu punca air yang digunakan untuk awak mandi tu, untuk awak guna kat rumah tu. Kalau termasuk kat situ, tak ke bahaya? Tak ke awak yang sakit? So begitulah cerita dia. Kadang-kadang berlaku tanpa notis. Kalau yang maintenance bernotis, alhamdulillah lah untuk notis kan. Okay. So, banyak lagi. So saya dah habiskan chapter 1 lah senang cerita. Okay. Saya dah habiskan chapter 1. So tak sempat juga saya nak masuk kepada chapter 2 untuk minggu ni. Okay. So saya nak stopkan record. So,